Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak belajar bab 6, iaitu sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey. Untuk yang mula-mula kita nak tengok, kita nak tengoklah apa ni subtopik yang kita nak belajar. Iaitu kita nak belajar hari ini, insya-Allah kita nak belajar 8.1 dan 8.2. Okey. Kita tengok 8.1 dulu. Jenis sistem respirasi. Di bawah jenis sistem respirasi ni kita ada 3 lagi tajuk kecil, iaitu kita nak mengenal pasti struktur respirasi dalam serangga, ikan, amfibia dan manusia. Subtopik yang kedua kita nak tengok penyesuaian struktur respirasi dan fungsinya dalam pertukaran gas bagi haiwan dan manusia. Dan yang ketiga, membanding dan membezakan antara struktur respirasi manusia dan haiwan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok sini 8.1 jenis sistem respirasi. Kat sini mula-mula sekali cikgu nak highlightkan perkataan respirasi itu sendiri. Apa maksudnya respirasi? Bila saya tanya kebanyakan murid, kalau saya tanya apa yang awak tahu tentang respirasi? Kebanyakan murid lah, dia akan bagi tahu respirasi tu adalah pernafasan. Okey, kat sini saya nak betulkan statement ni. Respirasi dan pernafasan adalah dua perkara yang berbeza. Okey, pernafasan adalah proses kita mengambil oksigen dan kita membebaskan gas karbon dioksida. Respirasi pula adalah, okey, tengok sini ya. Maksud respirasi, ya ini adalah maksud sebenar respirasi. Apa dia respirasi? Proses pengambilan oksigen untuk kita nak pecahkan ataupun nak gantikan perkataan pecah dengan untuk kita menguraikan ataupun kita nak mengoksidakan. Mengoksidakan apa? Mengoksidakan glukosa menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Ini saya ambil daripada Google. Ini adalah takrifan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kita mudahkanlah nak untuk memecahkan senyawa-senyawa organik ni, maksudnya kita nak pecahkan glukosa lah. Untuk memecahkan glukosa, baik saya gunakan pen ni ya. Untuk memecahkan glukosa, kita gantikan perkataan glukosa menjadi karbon dioksida, air dan tenaga, energi itu tenaga. Ini adalah maksud sebenar respirasi. Respirasi ni maksud dia lagi mendalam lah daripada pernafasan. Okey. Dan untuk manusia, ini sistem yang kita guna pakai. Gambar ni. Ini kalau untuk manusia. Ini adalah sistem respirasi dalam manusia. Okey. Jelas maksud respirasi? Okey. Kita tengok sini, dia kata, anda telah mempelajari organ respirasi dan sistem pernafasan manusia dan haiwan dalam tingkatan 3. Okey, awak dah belajar dah sebenarnya. Apa dia struktur respirasi? Struktur respirasi ialah permukaan respirasi bagi membolehkan pertukaran gas berlaku di antara sel organisma yang berespirasi dengan persekitaran luar. Ini adalah struktur respirasi. Nanti cikgu akan terangkan apa maksud struktur respirasi. Okey? Sebelum tu saya nak terangkan yang ini dulu. Yang ni. Ni nampak macam panjang kan? Nampak macam susah kalau kita nak faham. Saya akan terangkan dengan ayat yang lebih mudah supaya awak lagi senang faham. Okey, contohnya macam ni ya. Okey, contohnya macam ni. Okey. Masa awak di
masa di tema yang pertama dulu, kita belajar macam ni. Okay, kita belajar ameba. Ini contohnya ini adalah ameba. Ameba. Ameba adalah organisma unisel. Unisel tu bermaksud satu sel. Satu sel tu bermaksud organisma yang sangat kecil. Ameba melakukan proses respirasi juga. Sebabkan dia benda hidup. Benda hidup, dia syarat dia kena buat respirasi lah untuk dia hidup. Okay. Jadi ameba tadi mengambil oksigen daripada luar dan dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Proses pengambilan oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida adalah berlaku melalui membran plasma. Senang saja kan? Tak susah pun. Hanya lalu membran plasma, dia boleh ambil oksigen dan dia bebaskan karbon dioksida juga melalui membran plasma. Dia tidak memerlukan sebarang struktur respirasi. Dia tidak memerlukan sebarang sistem untuk dia nak bawa masuk oksigen dan bebaskan karbon dioksida. Sebab apa? Sebab ameba ni dia organisma yang kecil. Dia kecil, dia seni sangat. Bila dia kecil, nilai jumlah, luas, permukaan per isi padu adalah besar. Nilai ni adalah besar. Bila nilai ni besar, bila nilai JLP per I ni besar, bila nilai ni besar, resapan mudah berlaku. Sebab tu ameba dia tak ada sistem untuk nak angkut oksigennya. Just lalu ikut membran plasma dan gas karbon dioksida just keluar macam tu saja. Tapi kalau untuk organisma multiselular, contohnya seperti manusia, contoh manusia multiselular, kita tak boleh buat macam ameba. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar, tak boleh melalui membran plasma. Kan? Tak boleh berlaku secara resapan ringkas. Dia perlukan satu sistem untuk nak angkut oksigen dan karbon dioksida keluar. Dia tak boleh senang-senang lalu ikut membran plasma macam ameba. Sebab kita bersaiz besar. Bila saiz besar, nilai luas, jumlah, luas, permukaan, kita perkan dengan isi padu, nilai ini adalah kecil. Bila nilai ni kecil, resapan sukar berlaku. Sebab itulah kita memerlukan satu sistem, iaitu sistem respirasi. Contoh sistem respirasi yang kita perlukan yang ni ya. Ini dalam manusia. Sistem respirasi manusia. Ini adalah struktur untuk sistem respirasi manusia. Okey. Yang ni pula untuk ikan. Dia ada struktur dia pula. Dia ada sistem dia. Tak sama macam kita. Sebab dia ikan. Ini adalah untuk katak. Berbeza sebab dia katak. Yang ni pula adalah serangga. Masing-masing berbeza. Masing-masing ada sistem tersendiri. Kalau macam ameba tadi, dia tak ada sistem. Dia just lalu ikut membran plasma saja. Kita ni, katak, serangga, manusia dan ikan ni adalah contoh organisma multiselular yang bersaiz besar. Bila bersaiz besar, ingat bila bersaiz besar, nilai JLP per I adalah kecil. Okey?
Jadi semakin besar saiz sesuatu organisma, nilai JLP per I semakin kecil. Bila nilai JLP per I semakin kecil, resapan sukar berlaku. Maksudnya resapan melalui membran plasma tu sukar berlaku. Dan organisma ini memerlukan satu sistem yang khas untuk dia nak bawa oksigen dan keluarkan gas karbon dioksida. Okey, jelas kat sini ya. Jadinya untuk ini cikgu nak awak buat nota macam ni. Saya dah bagi bentuk dia macam ni. Okey, 8.1 jenis sistem respirasi. Awak buat macam ni. Lepas tu maksud respirasi, tulis kat sini. Ada tadi kan maksud respirasi yang tadi tu. Keperluan ataupun kepentingan respirasi, awak tulis sini untuk menghasilkan tenaga. Jawapannya untuk hasilkan tenaga lah. Okey. Keperluan respirasi. Struktur respirasi, tengok balik di muka surat 128, muka surat 128. Ada kat situ struktur respirasi apa dia. Dan seterusnya, untuk setiap struktur respirasi, dia mesti ada ciri penyesuaian. Okey. Ciri penyesuaian untuk pertukaran gas yang cekap bagi organisma. Okey. Okay, tak kisahlah awak ni kalau macam kita tengok kalau kita tengok manusia, ini sistem respirasi kita. So, kita punya struktur respirasi adalah alveolus. Untuk manusia, struktur respirasi alveolus. Untuk ikan, struktur respirasi dia adalah insang. Untuk katak, struktur respirasi dia adalah kulit dan peparu. Dan untuk serangga, dia punya struktur respirasi dia ni lah. Trachea, tracheal, spiracle. Trachea, tracheal, spiracle. Tak apa, nanti kita tengok satu-satu nanti. Ini kita sekali lalu je. Okey? Jadi kat sini untuk sesuatu struktur tadi boleh jadi struktur respirasi sebab dia mesti ada 4 ciri ni. Dia ada 1, 2, 3, 4 ini. Okey, yang ni kita tengok sini. Okey, yang pertama kita tengok sini ya. Untuk ciri yang pertama, ciri penyesuaian struktur respirasi untuk membolehkan pertukaran gas berlaku dengan efisien. Yang pertama, semua struktur respirasi tak kisahlah alveolus ke, insang ke, apa ke, mesti mempunyai nilai JLP per I yang besar. Dia mesti ada nilai JLP per I yang besar. Bila nilai ni besar, pertukaran gas mudah berlaku. Yang pertama. Nanti kita akan tengok. Yang kedua, semua struktur respirasi mesti nipis. Nipis di sini bermaksud setebal satu sel. Supaya resapan mudah berlaku. Nipis. Yang kedua, semua struktur respirasi mesti lembab. Supaya gas respirasi boleh larut. Boleh larut. Dan yang keempat, semua struktur respirasi mesti dilengkapi dengan jaringan kapilari darah. Kecuali serangga, supaya pengangkutan
gas boleh berlaku. Jadi 1, 2, 3, 4. Awak tuliskan kat dalam nota ni. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini adalah nota kita yang pertama. So, tolong buat. Lepas ni kita nak tengok pula struktur respirasi serangga pula ya. Kita stop kat sini dulu.